Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua murid-murid? Mudah-mudahan pada ketika ini semuanya berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat meneruskan sesi PDPR kita pada minggu yang seterusnya. Untuk hari ini kita akan masuk mata pelajaran Tauhid bagi darjah 6. Seperti biasa, marilah sama-sama kita menadah tangan dan saya minta untuk murid mengaminkan bacaan doa yang akan saya bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan dengan bacaan doa itu tadi pembelajaran kita pada hari ini diberkati insya-Allah serta dirahmati oleh Allah. Sebelum saya meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, suka saya mengulang sedikit mengenai pelajaran yang lepas, iaitu berkenaan dengan tajuk Rasul-Rasul bersifat manusia, seperti mana yang telah saya jelaskan. Rasul itu daripada kalangan harus Rasul itu bersifat atau berperangai dengan perangai manusia seperti makan, minum, sakit, pening, beranak, bercucu, beristeri dan sifat-sifat lain selagi ianya tidak merosakkan martabat mereka sebagai seorang Rasul. Itulah Rasul bersifat manusia dan dilantik daripada kalangan manusia. Kemudian kekuatan para rasul ini memberi secara zahirnya kekuatan manusia, iaitu berkelakuan seperti manusia juga, tetapi tidak menjatuhkan martabat mereka sebagai seorang rasul. Itu adalah kekuatan para rasul. Kemudian perbezaan di antara rasul dan manusia, manusia biasa dengan rasul, dia ada perbezaan yang telah ditentukan oleh Allah, ditetapkan, ada perbezaannya. Kemudian perbezaan di antara mukjizat dengan sihir, mukjizat ialah perkara yang menyalahi adat di mata akal manusia, tidak mampu memikirkan kejadiannya. Inilah yang Allah bagikan kelebihan kepada rasul-rasul. Seperti contoh menghidupkan semula orang yang sudah meninggal dunia, menghilangkan penyakit kulit, menyembuhkan mata orang yang buta dan boleh mengeluarkan air dari celah jari. Ini adalah contoh mukjizat. Beza dengan sihir. Sihir ini ialah suatu perkara luar biasa yang boleh dilakukan oleh orang biasa dengan cara mempelajarinya. Itulah beza mukjizat dengan sihir. Kemudian bilangan Nabi dan Rasul, kita kena mengetahuilah secara antara dua, iaitu secara ijmal dan juga secara tafsil. Secara ijmal, beriman dan percaya bahawa Allah Ta'ala telah mengutuskan sejumlah Nabi dan Rasul yang tidak diketahui bilangan sebenarnya. Ini secara ijmal, secara ringkas. Kemudian secara tafsil, fardu ain ke atas setiap mukallaf beriman dan percaya kepada 25 Rasul. Ini fardu ain, maknanya kita wajib percaya. Kemudian seterusnya bilangan Nabi dan Rasul, inilah dia. Para Nabi 124,000 orang, Rasul 313 orang, Rasul yang wajib diketahui 25 orang,
ulul azmi 5 orang, mempunyai syariat 6 orang. Okey, itu adalah penjelasan. Saya ulang sedikit berkenaan dengan perkara yang telah saya ajar pada PDPR yang lepas. Untuk hari ini, bagi mata pelajaran yang seterusnya, murid-murid boleh rujuk muka surat 22. Tajuknya Rasul yang wajib diketahui. 25 Rasul yang wajib diketahui ialah daripada pertama sehinggalah yang terakhir, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulakan dengan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan akhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, hari ini kita dengar dulu berkenaan dengan nasyid 25 Rasul. Kita dengar sama-sama. Ingat tak rukun iman ada berapa perkara? 6 perkara. Perkara yang ketiga, percaya kepada Rasul. Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul? Ya. Abang Baraihan ada lagu tentang Nabi Rasul. Mari kita nyanyi sama-sama. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Nawwir qulubana ya Allah, ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasulmu ya Allah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Nawwir qulubana ya Allah, ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasulmu ya Allah. Nawwir qulubana ya Allah, ka qalbi rasulika ya
Lembutkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasulmu ya Allah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Selawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Okey, itulah tadi nasyid 25 Rasul yang dinyanyikan oleh kumpulan Raihan. Biasanya kalau dinasyidkan atau dinyanyikan itu lebih mudah untuk kita mengingati. Okey, saya harapkan murid-murid boleh mengingati dan menghafaz 25 nama-nama 25 orang Rasul yang wajib diketahui. Okey, seterusnya kita lihat Rasul-Rasul Ulul Azmi. Okay, kita lihat yang pertama iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling utama di antara sekalian nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad ini merupakan nabi yang terakhir nabi. Tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, antara kelebihan baginda yang pertama, syariatnya kekal sehingga hari kiamat. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita iaitu Nabi Muhammad kekal sehingga hari kiamat. Kalau kita lihat Al-Quran itu daripada zaman Nabi sehinggalah sekarang, dan insya-Allah nanti akan kekal sehingga hari kiamat. Tidak ada orang pun yang mampu mengubah ayat Al-Quran walaupun satu ayat. Memansuhkan syariat sebelumnya. Maksudnya syariat-syariat sebelum kedatangan Nabi termansuh. Begitu juga dengan kitab-kitab yang tiga, Taurat, Zabur dan Injil. Turunnya Al-Quran, dia memansuhkan kitab yang lain. Syariat yang ada ini, dia memansuhkan syariat yang lain. Maknanya kita guna dan kita pelajari hanyalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Menjadi Nabi yang paling ramai umatnya. Nabi Muhammad lah yang paling ramai. Kalau kita lihat Rasul-Rasul yang sebelum ini, bilangan pengikutnya amatlah sedikit. Berbanding dengan Nabi Muhammad, puluhan, rasa bilion daripada zaman Nabi Muhammad sehinggalah sekarang ini dan nanti pada hari kiamat, umat yang paling ramai. Dapat memberi syafaat ketika fadlul qada'i pada hari kiamat. Kita akan minta syafaat kepada Nabi kita iaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah sekarang ini bila kehidupan kita di dunia ini, perbanyakkanlah selawat. Mudah-mudahan dengan selawat itu nanti akan memberikan syafaat di akhirat. Banyak kesukaran dan cabaran ketika berdakwah. Nabi Muhammad menghadapi cabaran dakwah. Pada asal dia menyampaikan dakwah secara sulit, kemudian secara terbuka, dan bila secara terbuka itu Nabi Muhammad menerima tentangan yang hebat. Bahkan ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang didera, yang macam-macam. Contohnya macam Bilal bin Rabah diletakkan batu yang besar di atas dada, dijemur di tengah padang pasir yang panas. Maksudnya banyak menerima cabaran dan dugaan ketika berdakwah. Sebab itu Nabi pergi ke Madinah. Okay, kita lihat pula yang kedua iaitu Rasul Ulul Azmi yang kedua ialah Nabi Ibrahim AS. Okay, kelebihannya alif, bersabar mentaati perintah Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Kita tahu bahawa Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Tapi sebagai Nabi, bila suruhan Allah, Nabi Ibrahim ini tanpa banyak soal bicara melaksanakan
perintah yang disuruh oleh Allah, hasil daripada kesabaran, ketabahan Nabi Ibrahim, maka Allah gantikan dengan cara yang lain. Sebab itulah insya-Allah tak lama lagi kita akan menyambut hari raya haji, Idul Adha, yang mana pada ketika itu nanti kita disunatkan untuk berkorban. Inilah sejarah pengorbanan yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim yang kekal sehingga hari ini. Bersabar ketika dicampak oleh kaumnya ke dalam api semasa pemerintahan Namrud. Kita tahu bahawa Nabi Ibrahim ini dicampakkan oleh umatnya ke dalam api yang sangat panas. Sifat api itu panas, tapi alhamdulillah dengan kekuasaan Allah, api yang panas itu dia menjadi sejuk. Itu semua adalah kekuasaan Allah. Okey. Seterusnya Rasul Ulul Azmi yang ketiga, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Kelebihannya, alif, bersabar di atas kezaliman Fir'aun dan karenah Bani Israel terhadap baginda dan umatnya. Kita tahu bahawa Fir'aun ini hebatnya Fir'aun ini sebab dia mengaku diri dia Tuhan. Dia mengaku diri dia Tuhan. Sebab itu Fir'aun ini tak pernah sakit, sentiasa sihat. Allah dah tak bagi dia apa-apa, dugaan dah. Sebab kehebatan, dia punya kehebatan dia itu menjadikan dia rasa riak, rasa bangga, sombong, sehingga dia berani mengaku diri dia tu Tuhan. Tapi akhirnya Fir'aun pun mati. Sebab tak ada benda yang di dunia ini kekal abadi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat yang keempat, Nabi yang keempat, Nabi Rasul Ulul Azmi, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Bersabar apabila disakuti oleh kaumnya sendiri sehingga hendak dibunuh, tetapi diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, dan mereka hanya membunuh orang yang diserupakan dengannya sahaja. Inilah kesabaran yang Nabi Isa hadapi, dugaan yang Nabi Isa hadapi daripada kaumnya sendiri. Kemudian yang kelima, Rasul Ulul Azmi yang kelima, Nabi Nuh AS, bersabar apabila disakiti oleh kaumnya selama 1000 tahun. Berdakwah tetapi hanya sedikit yang beriman. Allah bagi kelebihan kepada Nabi Nuh umur yang panjang, 950 tahun lebih kurang, 1000 tahun. Tetapi dalam masa hidupnya itu melaksanakan perintah Allah, iaitu berdakwah, tetapi hanya sedikit sahaja yang beriman. Yang lain tak beriman, termasuklah anaknya. Itulah dugaan-dugaan. Okey, murid-murid, ini adalah 5 Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi iaitu Nabi Muhammad yang pertama, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Ini adalah Rasul-Rasul Ulul Azmi. Wajib ke atas setiap mukallaf melebihkan pengetahuan tentang Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan bangsa ayah dan ibu baginda, sifat-sifat baginda, tempat dilahirkan dan perkara-perkara yang berhubung dengan syariat baginda. Sewajibnya ke atas kita mengetahuilah siapa nama ibu Nabi, siapa nama ayah Nabi, kaum apa, bangsa apa. Dan saya yakin dan saya percaya murid-murid masih ingat lagi tentang pelajaran ini, iaitu sirah masa darjah 3, berkenaan dengan kehidupan sejarah Nabi daripada awal sehinggalah Nabi wafat, yang termaktub dalam sirah-sirah Nabawiyah, dan juga Al-Quran ada diceritakan. Okey, itu adalah berkenaan dengan Rasul-Rasul Ulul Azmi dan juga 25 orang Rasul yang wajib diketahui. Saya harap penjelasan saya pada hari ini murid-murid dapat fahami, iaitu perkara yang berkaitan Rasul-Rasul yang wajib diketahui, daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah khatimin Nabi, tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Kemudian di antara 25 Rasul ada lagi pecahannya, iaitu 5 Rasul Ulul Azmi, iaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan juga Nabi Nuh AS.
Okey, seterusnya untuk tugasan, saya minta untuk murid-murid tuliskan 25 rasul yang wajib diketahui dengan mengikut turutan, seperti mana yang tertera dalam muka surat 22. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.